والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Ustazah pengurusi majlis, seterusnya yang dirahmati Allah, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama untuk duduk dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sebut sebaik-baik taat sibukkan diri dengan majlis ilmu. Jazakallah khairan kasih ucapkan pada Ustaz Rahmat kita yang telah menyampaikan kuliah kepada kita pada pagi yang mulia ini, dapat baca Yasin bersama-sama seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu mempelajari satu ayat daripada kalamullah, maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Kemudian Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah, maka lebih baik, kata Rasulullah, daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Subhanallah, tabarakallah. Dan pahala cukup besar bila kita duduk dalam majlis ilmu. Dan sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu, maka selagi itulah Allah, malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah, semuanya berdoa kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa apa ni? Dosa-dosa kecil kita semua. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pada pagi yang mulia ini, tajuk yang saya akan sampaikan sebagai peringatan pada diri saya dan kita semua ialah bertajuk amalan yang akan membantu kita waktu berada di mahsyar. Apakah yang dimaksudkan dengan mahsyar? Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkan semua umat manusia setelah dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat kelak. Maknanya bila tiupan sangkakala yang pertama, semua kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ditiup sangkakala yang kedua, maka pada waktu itulah kita akan dibangunkan di mahsyar. Semua manusia akan dibangkitkan daripada kubur, kemudian akan dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, iaitulah padang mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali akan dikumpulkan untuk menjalani pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap manusia akan dipertanggungjawabkan masing-masing amalan perbuatan selama hidup di dunia. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, disebut ada 31 nama berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama disebut dengan Yaumul Qiyamah. Pertama, Yaumul Qiyamah. Yang kedua, Yaumuddin, iaitulah hari pembalasan. Yang ketiga, Yaumul Fath, iaitu hari kemenangan. Kemudian disebut sebagai Yaumul Talaq, iaitulah hari perpisahan. Kemudian disebut juga dengan Yaumul Jami', yakni hari berhimpun. Yang keenam, Yaumul Khulud, iaitu hari kekekalan. Kemudian Yaumul Khuruj, yakni hari keluar. Yang ke-8, Yaumul Harj, yakni hari penyesalan. Kemudian yang ke-9, Yaumul Fasl, iaitu hari pemisahan.
Dan yang ke-10 Yaumus Taghabun, iaitu hari ditampakkan semua kesalahan. Dan yang ke-11 iaitulah dan ke-11 dan lain-lain disebut di dalam Al-Quran. Semua ada 31. Nak sebut semua panjang. Jadi saya ringkaskan, ada 31 nama yang disebut tadi, ada 10 di antaranya. Kemudian kita tengok pula Yaumul Mahsyar, khususnya keadaan di padang mahsyar. Manusia tergantung dari amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia ini. Maknanya di padang mahsyar esok, kita semua akan bergantung kepada amal ibadah kita semata-mata. Tidak ada lagi namanya tolong-menolong untuk hanya sekadar saling sapa, untuk tidak bisa walaupun dengan sanak saudara ataupun keluarga terdekat. Maknanya di hari akhirat, kata ulama, kekasih lupakan kekasih. Kekasih lupakan kekasih. Maknanya tak ada siapa pun yang akan tolong kita waktu berada di mahsyar, melainkan dengan amal ibadah kita semata-mata. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab itulah kata ulama, dunia inilah tempat kita untuk buat pilihan. Sama ada kita nak pilih untuk kita nak buat amal ibadah sebanyak-banyaknya ataupun sebaliknya. Dan kata ulama, kita akan duduk sahaja berdiri di mahsyar. Lama mana? Adakah 5 hari kita berdiri di mahsyar? Jawab dia tak. Tetapi kita akan berdiri di mahsyar sebelum dihisab oleh Allah, iaitulah selama 50,000 tahun. Allahu Akbar. 50,000 tahun kita berdiri. Yang mana di mahsyar, kata Rasulullah, tanahnya putih seperti roti. Kemudian kata Rasulullah, di mahsyar esok tidak ada bukit bukau, tidak ada gunung ganang, dan di mahsyar juga tidak ada bayang-bayang. Maknanya di mahsyar tidak ada tempat untuk kita berteduh. Tak ada tempat untuk kita berteduh. Allahu Akbar. Semuanya bergantung kepada amalan kita masing-masing. Sebab itu di mahsyar ada beberapa golongan yang akan mendapat pakaian. Dan orang yang pertama mendapat pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, siapa yang nak pakaian di mahsyar, maka di dunia inilah banyakkan sedekah pakaian. Banyakkan sedekah pakaian waktu kita hidup ni. Kemudian kalau kita nak minuman, banyakkan sedekah minuman. Sebab di mahsyar, orang yang banyak sedekah minuman di mahsyar, di dunia, dia akan mendapat minum di mahsyar. Kemudian kalau nak makanan, banyakkan sedekah makanan waktu hidup di atas muka bumi Allah ini. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Di padang mahsyar pula, matahari diterbitkan oleh Allah tepat di atas kepala dengan jarak hanya 2 busur anak panah. Sehingga manusia terpanggang oleh panas teriknya matahari, yang panasnya telah dinaikkan dan keringat pun mengalir deras mengendangi padang mahsyar seiring dengan rasa takut yang luar biasa kerana mereka akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, beramal soleh serta banyak mengerjakan kebaikan, akan dilindungi dari terik yang bersangatan sinar matahari. Kemudian peluh tersebut naik ke badan mereka sesuai dengan tingkatan mereka di hadapan Allah. Bagi sebahagian orang, keringat akan menggenangi mencapai lutut. Bagi sebahagian lain mencapai pinggang. Dan sebahagian yang mencapai lubang hidung. Bahkan ada sebahagian manusia nyaris tenggelam di dalamnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi SAW. Dipercepatkan perbicaraan dan dipermudahkan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian ditambahkan pahalanya supaya lebih berat daripada dosa dan dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita nak syafaat daripada baginda Nabi SAW, dan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Rahmat tadi, hari Jumaat ini adalah hari untuk kita berselawat ke atas Nabi SAW. Kerana tidak ada amalan yang dilakukan oleh Allah berserta dengan makhluk
melainkan berselawat ke atas Nabi SAW. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, tidak ada amalan yang dilakukan oleh Allah bersama dengan makhluk kecuali berselawat ke atas Nabi. Dan Nabi bagi jaminan siapa yang berselawat ke atasku, nah, pagi 10, petang 10, maka Nabi jamin akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Siapa yang selawat ke atas Nabi sehari tak kurang pada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Ibu ayah sekalian, kita semua banyak dosa kepada Allah. Dan kita nak syafaat Nabi SAW ketika berada di mahsyar nanti. Dan kekuatan selawat, seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis. Satu hari kata Nabi ketika di mahsyar nanti, apabila seorang umatku ditimbang pahalanya ketika berada di mizan, timbang-timbang tengok-tengok pada waktu itu, dosanya banyak daripada pahala. Maka pada waktu itu malaikat dengan kasarnya akan membawa manusia tersebut untuk dicampakkan ke dalam neraka. Maka kata Nabi SAW, aku tahan malaikat tersebut. Lalu malaikat berkata kepada aku, hari ini kami tidak mengikut arahan sesiapa pun kecuali arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat tersebut, pada hari ini kata Allah, aku izinkan kepada Muhammad untuk memberi syafaat kepada umatnya. Maka Nabi SAW minta kepada malaikat supaya ditimbang semula amalan umat tersebut. Bila ditimbang sekali lagi masih lagi tidak berubah, dosa dia masih lagi berat berbanding pahalanya, maka sekali lagi malaikat memegang lelaki tersebut untuk dibawa, dicampak masuk ke dalam neraka. Maka Nabi kata, tunggu sebentar. Lalu Nabi ambil sesuatu daripada poket baginda, lalu diletakkan di atas mizan pada waktu itu. Bila diletakkan saja perkara tersebut, tiba-tiba amalan kebaikan yang menjadi berat, lalu amalan dosanya menjadi ringan. Maka pada waktu itu malaikat yang kasar tadi ni tiba-tiba berubah sikap menjadi lemah lembut, lalu memimpin pemuda tersebut untuk dibawa masuk ke dalam syurga. Bila lalu saja di hadapan baginda Nabi SAW, Nabi tahan malaikat. Nabi kata, nanti saat aku nak bercakap dengan umat aku ni. Lalu Nabi bertanya kepada manusia tersebut, kamu kenal ke aku ni siapa? Pemuda tu tengok Nabi atas bawah. Pemuda tersebut kata, aku tak kenal, siapakah kamu? Maka Nabi kata, akulah Muhammad, Nabi kamu. Bila dia dengar saja perkataan, aku ni Muhammad, Nabi kamu, maka pemuda tersebut menangis terisak-isak pada waktu itu. Kenapa dia menangis? Rupanya dia tak kenal Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma dia hidup atas dunia hanya berselawat ke atas Nabi. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang kamu ambil dalam poket kamu, lalu kamu letak di atas timbanganku, yang menyebabkan timbanganku menjadi berat? Maka Nabi SAW menjawab, itulah dia satu amalan selawat kamu, waktu kamu selawat, waktu kamu hidup di atas dunia ini. Di atas dunia dulu kamu selawat sekali. Maka selawat itulah yang aku ambil daripada poketku, lalu aku letakkan di atas timbangan kamu, yang menyebabkan amalan kebaikan kamu menjadi berat dan amalan dosa kamu menjadi ringan, yang menyebabkan kamu hari ini dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebab itu lebih-lebih lagi pada hari Jumaat,
Marilah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi banyak-banyak. Sebab kata ulama, bila kita selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat, maka hari Jumaat inilah segala selawat-selawat kita sepanjang minggu yang lalu dipersembahkan kepada baginda Nabi SAW. Dan bila kita selawat, sebenarnya kita sedang berkhidmat kepada kedua ibu dan ayah kita. Nah, bila kita berselawat, sebenarnya kita sedang berkhidmat kepada kedua ibu dan ayah kita. Kerana bila kita selawat, malaikat yang membawa selawat kita akan dipersembahkan kepada baginda Nabi SAW. Maka disebut nama kita di hadapan baginda Nabi SAW. Dan disebut nama kedua ibu dan ayah kita di hadapan baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Di mahsyar nanti ada 7 golongan sahaja yang akan terselamat, yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy ni bermaksud lebih kurang macam bayang-bayang. Sebab di mahsyar esok tidak ada bayang-bayang. Di mahsyar esok tidak ada bayang-bayang. Kita duduk atas dunia ni, duduk tengah panas, ada lagi bayang-bayang. Yang mana bayang-bayang tersebut, kita bolehlah kalau kita nak lindung belakang kawan kita, kita boleh giliak, kita kata hang berdiri Ustaz, aku nak duduk belakang hang Ustaz. Tapi di mahsyar tidak ada bayang-bayang. Kita akan berdiri di sana dalam keadaan tidak berpakaian. Berdiri di sana dalam keadaan tak ada pakaian, dalam keadaan tidak dikhatankan, dalam keadaan tidak memakai kasut. Allahu Akbar. Dan kepala kita semua mendongak ke atas pada waktu itu. Dan waktu itulah orang yang banyak dosa akan tenggelam dalam peluhnya. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ini satu perkara yang paling menakutkan kita waktu berada di mahsyar. Sebab tu Nabi bagi petua kat kita. Nabi kata siapa yang menghidupkan, sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, iaitulah malam hari raya Aidilfitri dan malam hari raya Aidil Adha, maka dia akan dibangunkan di mahsyar dalam keadaan hati dia hidup. Maknanya dibangunkan dalam keadaan hati dia hidup. Orang lain dibangunkan dalam keadaan putus asa dan sebagainya. Tetapi dia dibangunkan di mahsyar dalam keadaan jiwa yang tenang. Allahu Akbar. Tetapi kita malam raya itulah, sibuk kita ni. Nak buat apa pun tak ada. Dan ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan terselamat di mahsyar. Yang pertama, iaitulah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sesiapa yang hati dia terpaut dengan masjid, esok di hari akhirat nanti, dia akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek tengok kita ibu ayah sekalian. Masjid kita pi tak? Surau kita pi tak? Kalau kita dapat pergi ke masjid dan surau setiap hari, walaupun sekali, maknanya Allah Ta'ala memang mengkehendakkan kita untuk menjadi tetamu Allah. Tetapi ingat, kalau dalam masa sehari pun nak pergi masjid pun payah. Allahu Akbar. Rupanya Allah Ta'ala tak berkehendak kepada kita untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti. Yang kedua, golongan yang akan mendapat naungan arasy, iaitulah pemimpin yang adil. Adil di sini, adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, orang yang ikhlas dalam bersedekah. Dia bersedekah dalam keadaan dia sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Yang kedua, manusia iaitulah yang keempat, manusia yang saling mencintai, bertemu dan berpisah kerana Allah. Berkawan, berkasih, bercinta, semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, seseorang yang menggunakan masa mudanya, yakni remaja, untuk beribadah kepada Allah. Orang yang menghabiskan masa mudanya melakukan amal ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Esok di hari akhirat, dia akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, Muslim yang bangun di tengah malam, berdoa sampai menitiskan air mata. Allah ibu ayah sekalian. Kalau ada lah hal ni dalam diri kita,
bangun tengah malam bermunajat dengan Allah sehingga menitis mengalirkan air mata. Nabi SAW menyebut ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan kepada Allah, iaitulah mata yang kedua, iaitulah mata yang berjaga malam untuk menjaga kedaulatan Islam, yang menjaga negara. Yang ketujuh, seorang laki-laki yang ketika dia ajak berzina, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, orang yang dia ajak berzina, kemudian dia kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Esok di hari akhirat nanti, dia akan mendapat naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan mahsyar ini, yaumul mahsyar ini, di antaranya dalam surah Al-Ma'arij ayat 44, ayat 43 dan juga 44. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakhrujuna minal ajdath sira'an ka'annahum ila nasbin yufidun, yaitu pada hari mereka keluar daripada kubur. Yaitu pada hari mereka keluar daripada kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia dahulu. Ini gambaran bagi orang-orang yang kafir yang dibangunkan di padang mahsyar, maka pada waktu itu mereka keluar saja daripada kubur, yakni pada hari akhirat esok, berpusu-pusu menuju dengan segera menuju kepada berhala-berhala sewaktu mereka hidup di atas dunia dahulu. Maknanya kita ni akan dibangunkan di mahsyar berdasarkan kepada amalan kita masing-masing. Bagi orang kafir, waktu mereka hidup atas dunia, mereka menyembah berhala, maka dibangunkan di mahsyar esok, mereka akan berpusu-pusu dengan bersegera menuju kepada berhala-berhala. Begitu juga kita di hari akhirat, di padang mahsyar, seandainya kita hidup atas dunia ni, berlumba-lumba melakukan amal ibadah kepada Allah, maka kita akan dibangunkan di mahsyar, maka kita akan bersegera menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, ulama sebut ada 5, yang disebut ada 5 amalan yang boleh membantu kita waktu berada di mahsyar. Ada 5 perkara yang boleh membantu kita di mahsyar. Sebab itu kata ulama, di mahsyar adalah mahkamah perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan hanya di dunia saja ada mahkamah, tetapi di hari akhirat mahkamah Allah lebih hebat daripada mahkamah dunia. Mahkamah dunia ni kalau peguam cakap pandai, ya lepas kita. Tetapi di hari akhirat hang cakap pandai macam mana pun tak boleh buat apa. Apatah lagi di hari akhirat kalau kita baca dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, akan dikunci mulut-mulut mereka. Maknanya di hari akhirat esok akan dikunci mulut-mulut mereka. Maka ia akan berkata-kata di hadapan kami, kata Allah, ialah tangan dan kaki-kaki mereka. Allahu Akbar. Maknanya di mahsyar esok tak ada siapa dah nak boleh tolong kita, kecuali amal ibadah kita semata-mata. Kalau kita duduk atas dunia, kita banyak baca Quran, maka mata kita inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yang akan memberitahu kepada Allah, ya Allah, mata inilah ya Allah setiap pagi yang membaca surah Yasinmu ya Allah. Allah tahniahlah ibu ayah sekalian. Allahu Akbar. Bila kita buat maksiat dengan mata kita akan mengaku di hadapan Allah. Waktu tu tak boleh lagi lah
Siapa pun tak boleh lagi dah nak tolong kita. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan Allah Ta'ala berfirman, sekecil-kecil zarah kebaikan yang kamu buat waktu kamu hidup atas dunia, nescaya kamu akan dapat melihatnya. Begitulah sekecil-kecil zarah kejahatan yang kamu buat waktu kamu hidup atas dunia, nescaya kamu akan dapat melihatnya. Allahu Akbar. Nah, hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Di mahkamah Allah esok, siapa pun tak boleh melepasinya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ada 5 perkara yang disebut oleh baginda Nabi SAW yang boleh membantu kita waktu berada di mahsyar. Yang pertama kata Rasulullah, iaitulah Al-Quran. Pembela pertama kita di mahsyar ialah Al-Quran sendiri. Sebab tu beruntunglah ibu ayah sekalian. Pagi-pagi dah baca Quran lah. Beruntunglah bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya ketika di dunia. Al-Quran tidak hanya dicari ketika bulan puasa, ketika bacaan Yasin di masjid, atau ketika majlis khatam Al-Quran sesaja, majlis khatam Al-Quran sahaja. Tetapi Al-Quran dijadikan teman yang dibaca setiap hari, yang dicari saat hati senang dan juga susah. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi SAW bersabda, rajinlah membaca Al-Quran kerana dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain-lain, Nabi SAW yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebab tu orang yang baca Quran beruntung sungguh dia. Selain dia mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW, dia juga mendapat syafaat daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Apa maksud syafaat ni? Syafaat ni maksud dia recommend. Recommend. Nah, yang akan jadi pembela kita. Nah, yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW sebut yang kedua pula. Yang kedua. Apa dia amalan yang kedua yang dapat menyelamatkan kita di mahsyar? Sabda Nabi SAW. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam. Ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawatin bin nahar. فشفعني فيه ويقول القرآن منعته اليوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Nabi SAW bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Di puasa berkata kepada Allah, ya Allah, ya Allah, pada hari ini aku nak bagi syafaat kepada orang ni. Kerana waktu hidup dia berpuasa, dia menahan dirinya daripada makan dan minum, dan juga syahwatnya pada siang hari. Maka kata puasa, izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran juga berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang tersebut. Hadis adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Pelbagai jenis puasa sunat boleh dilakukan. Antaranya ialah puasa sunat Isnin dan Khamis, puasa sunat 3 hari dalam setiap bulan yang disebut dengan hari putih, iaitulah 13, 14 dan 15, dan juga
puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dan juga termasuk juga puasa pada hari Arafah. Dan banyak puasa sunat yang boleh kita lakukan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, amalan yang boleh membantu kita di mahsyar, iaitulah solat. Solat kita. Kita semua ketahui solat fardu ialah amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah. Lepas amalan kita, amalan fardu kita dihisap lepas, maka barulah amalan-amalan kita yang lain akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seandainya amalan sembahyang kita 5 waktu tak diterima oleh Allah, maka amalan kita yang lain tidak akan diperlihatkan. Maknanya amalan kita yang lain Allah Ta'ala tak tengok lagi dah. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, ibu ayah sekalian, berusahalah memperbaiki bacaan sembahyang kita, memperbaiki amalan sembahyang kita dengan wuduk kita, dengan angkat hadas kecil kita, dengan kita angkat hadas besar dengan betul. Mudah-mudahan amalan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama selalu peringatkan kita, ulama kata, sesiapa yang buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Dia buat amalan hanya sekadar tiru-tiru saja. Allahu Akbar. Maka amalannya tak diterima oleh Allah. Begitu juga dengan ilmu tauhid pun sama juga. Ilmu tauhid, dia tak mengaji ilmu tauhid, tetapi dia hanya sekadar tiru-tiru saja. Orang tanya dia, Allah Ta'ala ni ada tak? Dia jawab ada. Tahu mana kata Allah Ta'ala ni ada? Oh, aku duduk mengaji, ustaz tu abang kata ada. Pak aku pun abang kata ada. Cikgu aku pun, guru aku pun abang kata ada. Kan? Tapi dia tak boleh kemukakan dalil. Dia boleh tahu macam tu ya. Sah dah akidah dia? Ulama kata tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab dia beriman hanya sekadar tiru-tiru sahaja. Golongan macam ni, kata ulama tauhid, digelar sebagai orang yang muqallid. Muqallid ni maksud dia orang yang beriman hanya sekadar tiru-tiru sahaja. Dia tak boleh jawab. Habis tu yang macam mana yang boleh kata orang yang betul-betul kenal Allah ni ustaz? Dia kenal Allah macam ni. Orang tanya dia, Allah Ta'ala ni ada tak? Ada. Macam mana hantar kata Allah Ta'ala ni ada? Ni, bumi yang kita duduk ni, Allah Ta'ala lah yang buat. Walaupun aku tak pernah tengok Allah Ta'ala yang jadikan bumi ni, tapi aku yakin yang menjadikan bumi ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau boleh macam tu, sah dah akidah dia, baru sah. Tu dia sampai tarat tu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah. Sebab tu tak rugi bila kita belajar. Tak rugi. Sebab bila kita belajar, dia akan mengesahkan amal ibadah kita. Amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ulama sebut, kalau kita ni duk buat amal ibadat masih lagi tak betul, tetapi oleh kerana kita sedang belajar, maka amalan kita tetap diterima oleh Allah sebab kita ni sedang belajar. Sebab tu beruntung orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, iaitulah berkaitan dengan solat. Termasuklah solat sunat. Solat sunat tambahan berfungsi untuk menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu. Sebab tu amalan solat ni dia boleh tolong kita di mahsyar. Sebab apa? Sebab amalan solat merupakan amalan untuk menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat ialah solat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada solat hamba-Ku, apakah solatnya sempurna ataupun tidak. Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah
apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah? Jika hamba-Ku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnalah kekurangan yang ada pada amalan wajibnya dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Ha? Bila kita buat amalan yang sunat ni, sebenarnya amalan sunat ni lah yang akan menampung amalan-amalan fardu kita yang kekurangan. Kemudian yang keempat. Apakah amalan yang keempat? Amalan yang dapat membantu kita di mahsyar. Kita semua tahu dah keadaan di mahsyar esok. Berdiri saja 50,000 tahun. Satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Allahu Akbar. Kita ni berdiri waktu dalam sembahyang pun Allahu Akbar. Kena macam yang terawih baru-baru ni kan. Tu imam baca panjang pun dah bunyi dah dalam hati. Tu imam ni banyak baca panjang sungguh. Kan? Tu terus duduk berdiri dalam sembahyang, tengah sembahyang. Apatah lagi di padang mahsyar esok berdiri saja 50,000 tahun. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita fikirlah dengan amalan kita yang kita buat ni, ibu ayah sekalian, agak-agak lepas dah. Allahu Akbar. Yang keempat, amalan yang boleh bantu kita di mahsyar, iaitulah amalan membaca doa selepas azan. Membaca doa selepas azan mampu untuk membantu kita waktu berada di hari akhirat nanti. Ia adalah amalan yang sangat mudah dilakukan, namun memberikan kelebihan yang sangat besar. Di Malaysia, azan senang didengari walaupun di tengah-tengah bandar besar. Kemudahan masjid dan tempat solat ada di mana-mana. Malah kita juga mampu mengaktifkan tetapan azan pada aplikasi solat dalam telefon pintar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang mendengar azan dan berdoa, ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehormatan yang tinggi yang telah Engkau janjikan. Maka Nabi kata, barang siapa yang membaca doa tersebut, maka baginya syafaatku waktu berada di hari akhirat nanti. Subhanallah. Sebab tu bila kita baca doa ni, doa lepas azan tu, bacalah dengan tertib. Jangan baca kalut-kalut, baca relax-relax. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nabi kata siapa yang baca doa setiap kali lepas azan, kata Rasulullah, maka dia akan mendapat syafaat daripada aku. Kenapa dapat syafaat pada Nabi? Sebab kalau kita tengok dalam doa tadi ni, kita berdoa kepada Allah supaya ditinggikan darjat baginda Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu darjat Nabi di sisi Allah memang tinggi dah, tapi kita minta kepada Allah supaya Allah Taala tinggikan darjat baginda Nabi. Sebagai apa? Sebab kita nak syafaat baginda Nabi SAW. Tujuan dia kita baca doa ni, tujuan dia untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi. Selawat dapat syafaat. Sebab tu Nabi kata barang siapa yang lupa berselawat ke atasku, kata Rasulullah, sebenarnya dia lupa jalannya untuk ke syurga. Oh, rupanya orang yang lupa selawat ni, dia lupa jalan dia untuk ke syurga. Samalah orang yang menuntut ilmu. Nabi kata siapa yang menempuh satu jalan, iaitulah jalan menuntut ilmu Allah, sebenarnya dia sedang memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala pun mudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga. Sebab tu kita ni sebagai
umat Nabi Muhammad SAW. Saya nak pesan diri saya dan kita semua ibu ayah sekalian. Ajaklah kawan-kawan kita tu. Yang belum lagi bersama-sama dengan kita. Ajak mereka main mengaji dengan kita. Inilah di antara orang yang berkawan semata-mata kerana Allah. Bukan kawankan semata-mata nakkan harta dia dah. Bukan kita kawan semata-mata kita nak kelebihan yang ada pada diri dia dah. Tetapi kita berkawan kerana Allah. Kerana Allah. Kalau kita tahu pula kawan kita tu banyak bantu kita. Apa salahnya kita ajak kawan-kawan kita untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Kita mai sama-sama mengaji. Sebab kata ulama bila kita sedang buat amalan kebaikan waktu kita hidup atas dunia, sebenarnya kita sedang mencipta kenangan-kenangan indah waktu kita berada dalam syurga nanti. Esok dalam syurga kita akan bersembang balik. Seronoklah kita dulu kita duduk mengaji tiap-tiap pagi Jumaat. Kita baca Yasin sama-sama. Ingat lagi dah? Allahu Akbar. Seronok tak tahu nak abang dah waktu tu. Berbanding dengan orang yang banyak buat maksiat atas dunia ni. Esok ni dia menyesal ni tak tahu nak abang dah. Tiap-tiap hari dia menyesal akan dosa yang telah dilakukan olehnya waktu berada di dalam neraka nanti. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ibu ayah sekalian, kita nak duduk dalam neraka Allah walaupun satu saat kita tak mampu. Kenapa tak mampu? Sebab 1000 tahun dunia bersamaan dengan satu hari di hari akhirat. 1000 tahun dunia baru sama satu hari di hari akhirat. Maknanya, kalau satu saat di hari akhirat, agak-agak lama mana? Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kelima, amalan yang boleh membantu kita di mahsyar nanti apa dia? Yang kelima kata ulama ialah orang yang soleh. Orang yang soleh ialah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala bercerita tentang ciri orang mukmin di dalam Al-Quran. Antaranya mereka ialah orang yang mengerjakan solat, menjauhkan diri daripada dosa, bertawakal kepada Allah, bersedekah, dan orang yang mempunyai rasa takut di hatinya kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Di antara ciri-ciri orang yang beriman kata Allah, iaitulah yang pertama beriman percaya dengan perkara-perkara ghaib. Adanya syurga, adanya neraka, adanya dosa, adanya pahala, adanya soal kubur, adanya seksa kubur. Itu dah di antara ciri-ciri orang yang beriman. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman, orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman lagi, iaitulah orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan ciri-ciri orang yang beriman, iaitu dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah. Allahu Akbar. Sebab itu dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Limbani, almarhum tuan guru kita Syekh Abdul Samad Al-Limbani rahimahullah ta'ala pernah menyebut dalam kitabnya Hidayatus Salikin, di antara ilmu yang bermanfaat untuk kita, iaitulah semakin bertambah ilmu dalam diri kita, semakin kita takut kepada Allah. Ini di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni di antaranya adalah bila semakin dia mengaji, semakin bertambah ilmu, semakin takut dia kepada Allah. Ya, ada siapa nak tanya? Silakan. Ada yang nak tanya ke? Ada angkat tangan? Ya, saya nampak yang angkat tangan tu Muhammad Shah. Nak tanya soalan, silakan. Mungkin salah tekan kot Ustaz. Oh, salah tekan. Okey, baik-baik. Mm-mm. Okey.
Maka orang yang beriman juga mampu membentuk untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka kelak. Dengan syarat kita berteman dengan mereka di dunia. Dalam erti kata yang lain, kita berteman dengan mereka kerana ingin mendapatkan kebaikan, ingin diberi peringatan tentang Islam. Itulah, bila kita kawan dengan orang yang beriman, dia akan peringatkan kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Yang banyak mengingatkan kita tentang kematian, tentang hari akhirat. Sebab itulah Nabi kata berkawan dengan orang yang baik, maka akan menyelamatkan kita esok di padang mahsyar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaummu ketika memohon permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaummu yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, solat dan berhaji bersama-sama dengan kami. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah roh kalian daripada neraka, yakni orang-orang yang kalian tahu. Maka bentuk-bentuk fizikal mereka pun diharamkan bagi api neraka untuk membakarnya. Kemudian orang-orang yang beriman mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh api neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orangmu berkata, wahai Rabb kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang engkau perintahkan untuk mengeluarkannya. Allah Ta'ala berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar 1 dinar, maka keluarkanlah daripada neraka. Maka mereka dikeluarkan sejumlah yang banyak orang daripada neraka. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Rabb, tidak ada lagi seorang pun kami sisakan daripada orang yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1/2 dinar, maka keluarkanlah mereka sejumlah daripada orang tersebut. Selanjutnya mereka berkata, wahai Rabb, tidak ada seorang pun yang engkau perintahkan kami sisakan tinggal di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa saja yang kalian dapati dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji zarah, maka keluarkanlah mereka sejumlah orang yang banyak itu. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb, tidak lagi kami menyisakan di dalamnya seorang pun yang mempunyai kebaikan. Maka pada ketika itu, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, apabila kalian tidak mempercayai hadis ini, maka jika kalian suka, bacalah firman Allah yang firmannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang meskipun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat yang 40 dan juga hadis riwayat Imam dan Muslim. Hadis adalah hadis yang sahih. Dan berdasarkan kepada hadis di atas, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa perbanyakkanlah berteman dengan orang-orang yang beriman kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Dan secara kesimpulannya daripada hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas, kita tahu sebenarnya Allah Ta'ala sangat kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah tidak membeza-bezakan kita dan hanya memberi kelebihan kepada orang yang baik saja. Allah telah memberitahu rahsia yang dapat menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Maka ambillah peluang bermula sekarang untuk mencari pembela-pembela ini. Yaknilah Al-Quran, salat, puasa sunat, doa selepas azan dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadikan kawan waktu kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum saya nak tutup majlis kita pada pagi yang mulia ini, saya nak sampaikan satu nasyid untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan
dengan nasyid ini menambahkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah sebagai persiapan kepada kita untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasyid dia semua kita pernah dengar dah. Saya ingat balik je kalau boleh sambil nak kita pekat-pekat dengar, insya-Allah akan memberi manfaat, akan menginsafkan diri kita, insya-Allah. Tajuk dia Pelita Hidup yang pernah disampaikan oleh kumpulan Hijaz. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Allahu Akbar. Nah, bila dah cukup usia kita, maka kita akan balik bertemu dengan Allah. Maka yang akan menjadi bekal kepada kita waktu berada di alam barzah, waktu berada di mahsyar nanti, ialah amal ibadah kita semata-mata. Ilmu yang kita dapat, seperti mana kata Ustaz Rahmat tadi, ilmu untuk kita beramal. Sebab dengan amal inilah yang akan menjadi amalan kepada kita yang akan menyelamatkan kita waktu berada di mahsyar nanti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din wa'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah, sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah, sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah, dan kami dapat taat kepada-Mu, ya Allah, dan kami dapat mengenali Nabi kekasih-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti kepada mereka, ya Allah, untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Sejukkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Pandanglah kedua ibu bapa kami, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu membantu mereka, ya Allah, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah doa-doa kami, ya Allah, dan adalah doa anak-anak yang soleh buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Keampunilah dosa pasangan kami, ya Allah. Keampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Keampunilah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah, jiran-jiran kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami, ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami, ya Allah, yang akan mengkafankan kami, ya Allah, yang akan menyebayangkan kami, ya Allah, yang akan mengkebumikan kami, ya Allah, yang akan mentalqinkan kami, ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami, ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi, ya Allah, di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah zuriat keturunan kami, ya Allah, zuriat keturunan yang suka mendirikan salat, ya Allah, yang suka melakukan amal ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu, ya Allah, dalam masa yang sama, ya Allah. Kami amat kasih dan rindu kepadamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesembuhkanlah, ya Allah, penyakit kami, ya Allah. Kesembuhkanlah sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang sedang diuji oleh-Mu dengan berbagai penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah kami, sihatkanlah kami, panjangkanlah usia kami, ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Amir Syahriza atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini mengenai amalan yang dapat membela kita di mahsyar, dan tidak ada walau sedikit perkara yang akan terlepas daripada perhatian Allah SWT, dan oleh itu manfaatkanlah masa yang ada untuk meningkatkan amal ibadah. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas izinnya jua kita pada pagi ini seramai lebih kurang 200 jemaah hadir dalam majlis ilmu kita pada pagi Jumaat ini, Ustaz, untuk sama-sama
mendengar perkataan ilmu Ustaz ni. Alhamdulillah, syukur sangat dan istiqomahlah kita untuk berada dalam majlis ilmu ini dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak manfaat kefahaman buat kita semua. Dan seterusnya sebentar lagi dalam pukul 7.35 kita ada lagi kuliah duha perkongsian ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Zahar, Kitab Al-Azkar. Ustaz dan Ustaz, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq insyaAllah. wal Terima hidayah. kasih semua. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Halim, Saya jumpa ibu Ustaz lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.